Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Okay, hari ini Matematik KSSM tingkatan 5 kita akan belajar bab 6. Nisbah dan graf fungsi trigonometri. Bahagian pertama 6.1 nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta ya. Jadi theta lebih besar dari kosong darjah dan kurang daripada 360 darjah. Jadi standard pembelajaran yang pertama 6.1.1 membuat dan menentusahkan konjektur tentang nilai sinus, kosinus dan tangent sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Okey, ini adalah satu bulatan penuh ya, 360 darjah. Jadi di sini dalam rajah ni kita ada dapati bahawa kita boleh bahagikan kepada 4. Jadi ada sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dengan sukuan 4. Okey, di sini untuk sukuan 1, sukuan 1 di sini sukuan 1 adalah dari theta dia dari sifar dan lebih besar dari sifar dan tetapi lebih kecil dari 90. Maksudnya dia sampai 89 saja. Yang tegak tu y paksi y adalah 90 ya. So ini adalah sukuan 1. Okey, sukuan 2 pula dia adalah lebih besar dari 90 tetapi lebih kecil daripada 180. Jadi dari sukuan 2 dari 91 hingga 179. Sukuan 3 pula adalah, sebab ini garisan lurus kan, garisan lurus adalah 180 darjah. Okay. So ini sukuan 3 ialah theta ni lebih besar dari 180 tetapi lebih kecil dari 270. So ini adalah 180, ini 90. Okay. Saya tulis di sini 180 ya. Ini adalah sifar. Dan sini adalah 306. Ya, ini adalah 270. Ataupun dia sampai sini adalah 360. Okey, jadi untuk sukuan 4, theta ni lebih besar dari 270 tetapi kecil dari 360. Okey, ini adalah sukuan ada 4 sukuan di sini. Okey, sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan kita nama dia kepada alfa. Alfa sentiasa kurang daripada 90. Sudut rujukan sepadan ni sama juga macam sudut tirus. Dia kurang daripada 90 darjah ya. Okey, so di sini sudut ni sudut dalam sukuan 2, 3 dengan 4 mempunyai sudut rujukan sepadan alfa ini. Ya. So sudut dan rujukan dalam sukuan 1 pula sendiri merupakan sudut rujukan sepadan. Jadi alfa sama dengan theta. Jadi untuk yang tadi kita tengok dalam sukuan ini sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dengan sukuan 4. Okey, maksud di sini untuk sukuan 2, 3 dengan 4 ni adalah sudut dalam sudut rujukan sepadan bagi ataupun nama dia alfa. Okey, kita akan sentuh di sini ya. Dan sudut sukuan 1 ni sebenarnya adalah sudut rujukan ini. So di sini sebab dia kurang daripada 90 darjah ataupun bersamaan dengan sudut tirus. Okey, jadi sukuan 1. Okey, untuk sukuan 1 memang nilai dia adalah kurang dari 90. Jadi alfa ya yang tadi saya kata sudut rujukan apa? Sudut rujukan sepadan kan tadi. Okey.
sudut rujukan alfa ni sama dengan theta. Jadi kalau ini nilai dia ialah 50, so alfa ialah 50. Okay. So di sini sukuan 2 pula. Okay, dia dah masuk ke sukuan 2. Nampak tak line merah ni? Jadi theta ni, kalau kita nak cari alfa, sudut rujukan sepadan ni, sama dengan untuk sukuan 2 ya. Kita guna 180 tolak dengan theta. Katakan ini ialah tadi ini nilai dia ialah 120 kan. So maksudnya alfa sama dengan 180 tolak 120. So alfa ialah 60. Tengok nampak tak nilai ni sama dengan sudut tirus, kurang daripada 90 darjah. So ingatlah ini mewakili sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan. Okey. Okey, baik. Untuk sukuan 3 pula. Sukuan 3 pula di sini ya, sampai ke sini ya. Sukuan 3 ialah di sini, bahagian sini. So tengok theta dia adalah sampai sini kan. Sampai sini kan theta dia. Okey. Jadi nampak tak line ni dah 180. So nak cari alfa ni ya. Nak cari alfa ni ialah theta tolak dengan 180. Yang kena hafal ni 2 kena guna 180 tolak theta. Kalau dia dah masuk sukuan 3 kita guna ni. Theta tolak 180. Dan kalau dia dah masuk sukuan 4, ini sukuan 3 ya. Sukuan 4 dah sampai ke sini ya. So di sini kalau nak cari alfa ialah ambil 360 tolak dengan theta. So ada 4. So yang pertama saja tak payah sebab alfa sama dengan theta. Okey, yang kedua kita guna 180 tolak theta. Kalau dia dah masuk sukuan 3, ini sukuan 3 ya. So ambil theta tolak dengan jumlah ni ya, nilai ni ya sampai sini. Theta tolak dengan alfa ni. Tolak dengan alfa ni. Okey, dan kalau sukuan yang keempat ya, dia sebelah sini, so kita ambil 360 tolak dengan theta. Jadi untuk sukuan ni, kita tengok sini. Okey. Sukuan yang pertama. Okey, saya bagikan keempat. Sukuan yang pertama, maksudnya kita ada sin, kita guna sin ya. Sinus, kosinus dengan tangent. So saya sebut sin ya. Kalau sin, cosinus dengan tangent, untuk sukuan 1 semua adalah positif. Semua adalah simbol positif. Ya, positif. Jadi kita guna semua positif. Okey, untuk sukuan kedua, okey, sukuan pertama dah ya. Kita tengok sukuan kedua. Sukuan kedua di sini sign dia adalah positif. Ya, tadi saya dah sebut kan. Kalau sukuan 2 kita ambil 180 tolak theta. Ya, 180 tolak theta ya kalau nak cari alfa. Ya. Okey, yang lain kosinus dengan tangent adalah negatif. Jadi di sini untuk sukuan yang kedua sin theta adalah positif. Yang lain ialah negatif. Okey. Untuk sukuan yang ketiga pula hanya tangent adalah positif. Okey, untuk sukuan ketiga kita guna theta tolak dengan 180 darjah ya. Okey. Dan tangent adalah positif. Tangent adalah positif. Sinus dengan kosinus negatif. Dan sukuan yang keempat kosinus adalah positif sahaja. Ya. Dan kita sukuan 4 kita dah guna, kita nak cari sudut rujukan sepadan, kita guna 360 darjah tolak dengan theta. Okey? So di sini kosinus adalah positif. Jadi saya pun ada pernah kita kena buat sendiri akronim tu. Okey, saya katakan saya sebab in English O ialah
semua ialah saya guna A, or, ya. So di sini sin saya guna S. Ini saya lah. T saya guna tangent saya guna T dan cosinus saya guna C. Okay. So di sini saya boleh kata for me I guna add sugar to coffee. Saya hafal ni lah. Saya guna add sugar to coffee. So saya dah tahu kalau add sukuan pertama mesti semua positif. Saya sugar, sukuan yang kedua ya sugar kan. Sugar saya S positif. To tangent T positif. And C coffee C. So in English lah C cause. So dia adalah positif sukuan 4. So kamu boleh guna akronim ni untuk hafal ni. Ingat lah. Nanti kita akan gunakan ini juga jadualnya. Okay, or sin, tangent, cosine. Cosinus lah, bahasa Inggeris panggil cosine. Okay. So, di sini kita tentukan sukuan. Okay, sekarang saya nak tentukan sukuan mana. Ya, ada dua ya. Satu, kita nak tentukan sukuan. Satu lagi, kita nak sudut rujukan sepadan. Kita nak sudut rujukan sepadan bagi setiap berikut. 138 darjah. Okey, 138 darjah. Kamu dah tahu 180 lebih dari 90 kan? Ini 90. Jadi 138 ialah di sini. Okey, sekarang kita nak tahu sukuan apa 138 berada. So 138 darjah berada dalam sukuan 2. Betul tak? Ini sukuan 1. Ini sukuan 2. So dah berada di sukuan 2. Okey? Dah dapat jawapan ni, kita nak cari sudut rujukan sepadan. Okey, sudut rujukan sepadan untuk sukuan yang kedua ni kita guna apa tadi? 180 tolak theta kan? Kenapa ini 180 tolak theta? So maksudnya kita ambil 180 tolak dengan 138 ni. Nampak? So kita dapat alfa ialah 42 darjah. Bila nak cari sudut rujukan sepadan. Nilai dia semua adalah bersamaan dengan sudut tirus. Kurang daripada 90 darjah. Okey, so alfa ya sini nilai dia ialah 42 darjah. Boleh ikut? Okey, kita tengok lagi. 239 darjah. Berada di sudut sukuan yang keberapa? 239. Yang ni ialah lebih daripada 180 kan? Okey, dia dah lebih. Jadi 180 ni. Okey, dah lebih So dia dah di sini nampak tak? Dah lebih sampai sini. So dia berada dalam tulis sukuan apa? So sukuan 3. Okey, ini adalah sukuan yang ketiga. Okey, sukuan yang ketiga. Okey, sekarang kita nak cari sudut rujukan sepadan. Okey. So sukuan ketiga, tadi kita guna apa? Kalau sukuan 3 kita ambil alfa kena apa? Kena cari ialah theta tolak dengan 180. Okey. Okey, theta tolak 180. Jadi theta ialah ini ialah theta lah kan. Ini adalah theta dia. Theta 239 tolak 180. So kita dapat 59 darjah. Ini ialah alfa dia. So ini adalah 59 darjah. Sebab kita nak cari sudut rujukan sepadan. So setiap sukuan adalah cara dia lain nak tolak ni. Okey, itu adalah sukuan yang ketiga. Okey, boleh ikut ya? Okey. Baik. Okey, sekarang kita tengok theta di sini ialah 312 darjah. Okey, jadi saya tunjuk gambar di sini. 312 ni dah melepasi 270 ini. Nampak tak? Ingat ni 90 darjah, dan straight line ialah 180, ini mula dengan sifar. Ataupun tamat sekali ialah 360. Jadi ini dah berada dalam sukuan berapa ni? Tengok line ni. So ini adalah sukuan yang keempat. Okey, jawapan kamu ialah sukuan yang keempat. Okey. So sukuan yang keempat, kita nak cari sudut rujukan sepadan alfa dia. Okey, untuk sukuan keempat tadi saya dah sebut. Sukuan yang keempat kita guna alfa sama dengan apa? 360 tolak dengan theta.
Okey, jadi 360 tolak dengan theta. So theta ialah ini. Ini ialah theta ya, 312. So kita dapat alfa ialah 48 darjah. Okey. Selepas kita dah tahu apa itu sukuan, di mana sukuan dia dan sudut rujukan sepadan. Okey, sekarang kita nak nyatakan hubungan fungsi. Hubungan fungsi trigonometri berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, baik. Kita tengok sinus sin 167. Okey. So ini berada di dalam sukuan yang kedua. Betul tak? Kalau kita boleh guna rajan ni, kita lukis. So sin theta ni. Theta ni adalah 167 darjah. Theta ialah 167 darjah. Okey. So maksudnya dia berada dalam sukuan yang kedua. Okey. Dalam sukuan yang kedua. Okey. Jadi tadi kita dah hafal ni ASTC. Saya guna ASTC. So ini positif. Positif, tangent positif, kosinus positif. Ini semua positif. Betul tak? Sukuan kedua. Jadi maksudnya sukuan dia berada dalam sukuan kedua. Kita nak cari hubungan. Okey, sukuan kedua. Sukuan kedua maksudnya sin theta ialah positif. Positif. Okey. Jadi maksudnya kita cari sin theta berapa? Sin, kita guna yang sukuan kedua, kita ambil 180 tolak theta kan. So sin theta, saya 107, theta ialah 167. Jadi sin 180 tolak 167. So maksudnya sama dengan hubungan dia, 13. So maksudnya sin 167 adalah juga sama dengan sin 13. Dalam sukuan yang kedua. Ya, dalam sukuan yang kedua adalah 13 darjah. Okey, so ini adalah hubungan. Ya. Okey, kalau kosinus untuk 258, so dia berada dalam sukuan yang keberapa? Ya, sukuan keberapa? Sukuan yang ketiga. Okey, sukuan yang ketiga positif ke negatif untuk cos? Cos theta itu positif ke negatif? Negatif kan? Okey, negatif kan? Nampak tak? Kita lukis semula. Add sugar to coffee. Sukuan ketiga ni. Sukuan ketiga ni tangent positif. Kalau tangent positif, cos ialah negatif. Negatif. Okey, negatif. So maksudnya cosinus for 218 sama dengan, okey, ingat balik. Untuk yang ketiga, kita guna apa? Theta tolak 180. Ni nampak? Kita guna ni. Theta tolak 180 darjah. So kita guna cos berapa? Negatif. Jadi tulis negatif. Negatif 258 tolak dengan 180. So maksudnya cos 258 sama dengan negatif cos 78. Belum lagi cari nilai ya. Kita belum lagi cari nilai. Kita nak hubungan saja. Hubungan maksudnya dalam sukuan ketiga kalau cos ialah 258, kalau dalam sukuan ketiga berapa nilai dia? Ya. Sudut sepadan. Berapa ni alfa dia? So dia bersamaan dengan 78 darjah, tetapi ini adalah negatif. Okey, negatif Okey. Baik, kita tengok yang ketiga, tangent. Tangent 349 darjah. So dia berada dalam sukuan yang keempat, ya. Kenapa dia sini? Sebab 270. So dia dah melebihi 270. So dia berada dalam sukuan yang keempat. Okey, dalam sukuan keempat. So dalam sukuan keempat, adakah dia negatif ke positif?
Adakah dia negatif ke positif? Dalam sukuan yang keempat ni, kosinus yang positif. Jadi tangent negatif. Tangent negatif. Kan tak? Okey. So di sini, ini berada dalam sukuan yang keempat. Sukuan yang keempat. Okey. Bila sukuan keempat, tangent 349. Okey, nilai dia berapa dan sukuan keempat ni alfa dia? Sudut rujukan sepadan dia. So sama dengan negatif kan? So negatif tangent. Kalau sukuan keempat guna apa? Alfa dia 360 darjah tolak theta. So kita ambil 360 darjah tolak dengan theta dia. Theta berapa? Ini adalah theta dia. 349. So maksudnya tangent 349 darjah dalam sukuan keempat ialah negatif tangent 11 darjah. So ini adalah alfa dia. Okay. So dalam sukuan keempat adalah negatif tangent 11. So alfa sini ialah 11 darjah. Yang besar theta ni ialah 349 darjah. Okay. Okay. Itu adalah hubungan. Okay. Jadi untuk sin theta adalah koordinat y. Sin theta ialah koordinat y. Sin theta adalah koordinat y ya. Okey, koordinat y ya sini. Koordinat y mewakili sin theta. Okey, untuk cos theta ialah koordinat x. Ya, ini koordinat x ini untuk cos dan tangent adalah y per x. Y per x maksudnya sin over cos lah. Okay? Okay. Jadi kita tengok sukuan satu dulu. Sukuan satu. Okay. Kalau diberi titik. Titik di sini. Okay. Ada satu titik di dalam bulatan ni. Titik ini ya. So titik ini. Jadi kita dah boleh cari nilai x berapa, y berapa. Okay. Jadi S ini tadi kita kata S mewakili cos. So S ini ialah cos, Y ialah sin. Okay. So jadi untuk cari nilai titik ini, cos dia berapa? X berapa? Tu ini nampak tak X? X dia berapa nilai dia dengan Y. Okay. Jadi di sini, nampak? So kalau nak cari nilai titik dalam sini, bulatan sini kan? So X, Y. So S ialah mewakili cos dan Y mewakili sin. So di sini kamu tahu nilai berapa di sini. Okay. Jadi di sini untuk sukuan satu, S berapa, Y berapa kan? Okay. Okay. Untuk sukuan satu ini, jadi sin ialah positif. Ya. Positif kan? Semua positif. Sin positif, cosine positif, cosinus pun positif, tangent pun positif. Positif Y, positif X dan tangent ialah Y per dengan X. Positif juga. Okey? Nah, untuk sukuan 2. Sukuan 2 kita dah tahu. Sukuan 2 ya. Sukuan 2, titik ini kan. So, X, Y kan, koordinat X, Y. Jadi nilai X ini untuk cos sinus. Y ialah sin. So di sini kita tahu bahawa sukuan 2 sin sinus sin ataupun sinus adalah positif. Cosinus dengan tangent negatif. Ingatlah X sugar to coffee. Okey. Jadi ini jangan tahu lagi, nanti kita akan tahu yang satu ni nanti kita akan belajar. Okey. So kita kata positif. Sin ialah positif, cos negatif X dan tangent. Tangent di sini positif, negatif. Y over X. Untuk sukuan 3 pula. Sukuan 3. Okey, kalau titik di sini, kita kena carilah negatif X ke positif. Di sini sukuan 3, tangent, hanya tangent saja positif. Yang lain negatif. So negatif Y. Sin ialah negatif Y, cos pun negatif X dan tangent adalah positif. Okey.
Okey, sukuan 4. Sukuan 4. Sukuan 4 cosinus adalah positif. Nampak? So S adalah positif lah, yang lain semua negatif. Okey? Okey, next. Okey, sekarang kita nak setiap darjah berikut menunjukkan satu bulatan unik kan dengan sudut theta. Okey, sekarang kita nak tentukan nilai sin theta, cos theta dengan tangent theta. Okey. Dah diberi ini ya. Tadi kita dah tembok darjah tadi kan. Okey, kita dah tengok tadi. Sama dengan tadi kan. Okey. So, kamu dah tahu kita nak cari nilai setiap ini ya. Ya, saya ada tak ada. Okey, baik. Saya akan tulis di sini. So nilai kita nak cari nilai sin theta, cosine dengan tangent. So kita tulislah sin theta berapa? Adakah dia positif, negatif dulu? Sekarang ini semua ini berada di sukuan 1. Berada dalam sukuan 1. Dalam sukuan 1 semua adalah positif. Okey, bagi jawapan sin theta. So sin theta ini ialah X, ini adalah Y. Okey. Kamu dah tahu sin theta adalah koordinat Y. Y kan? Koordinat Y, jadi Y ini ialah 0.8829. Okey? Kita bagi jawapan ni aja. Sin theta berapa? Theta mah kenapa kamu kata theta mana cikgu? Theta kat sini, nampak tak? Kan dia ada tulis theta kan? Berapa je? Dia belum suruh cari darjah Dia kata sin theta. Sin theta berapa? So kita tulis 0.8829. Kecuali dia panggil cari theta. Kalau cari theta itu dalam darjah. Okey? Kejap ya. So cos pula. Cos theta. Cos theta itu koordinat apa? Koordinat X kan? So positif juga kan? So 0.4695. Okey? Okay. Tangent pula. Tangent. Tangent theta apa? Tangent theta pun positif. Semua positif So tangent theta ialah y over x kan? Tangent theta ialah y over x kan? Y over x kan? Maksudnya sin per dengan cos. Okay. So y itu apa? Ini adalah y. Ini adalah x. Okay, so 0.8829 per dengan 0.4695. Alright? So guna calculator bahagi. So bahagi kita akan dapat 1.8805. So tak apa biarkan ni 4 digit 4 digit, okey. So itu adalah cara cari sin theta, cosine dengan tangent. Okey, satu lagi. Okey, sekarang cuba kamu perhatikan dia berada di mana ni? Sekarang berada di sukuan yang ketiga. Sampai mana sini? Ini adalah sukuan yang ketiga. Betul tak? So sukuan ketiga, fikir balik. Sukuan ketiga. Sukuan ketiga itu. Mana positif? Siapa yang positif? Siapa yang positif? Oh, tangent yang positif. Tangent positif saja. Yang lain cuma negatif. Okey? Yang lain semua negatif. So sin theta. Sin theta berapa? Ini ialah X. Ini adalah Y. Okey, sin ialah Y kan? Sin ialah Y. So negatif. Sin ialah Y. Okey, cos pula. Cos ialah X kan? So X berapa ni? Ini X kan? Negatif 0.8387. Okey? Okey, selepas dah cari ini, kita cari tangent. Tangent pula. Tangent sebab dia kawasan ni positif. Positif So sebenarnya y over x kan. So sebenarnya kamu boleh buat macam ni. Kosong. Tulis dulu. Kenapa boleh jadi positif? Tengok kenapa. Apa dengan? Okay, nampak tak? Y over x kan. So negatif positif lah. Itulah kenapa tangent jadi net positif kan. So 0.6493. Okay. So okay
So itu cara mencari nilai, menentukan saja nilai sin, cosine dengan tangent. Okay, kita pergi ke next one. Okay, sekarang standard pembelajaran 6.1.2. Sekarang kita nak menentukan nilai pula ya. Nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey. Pertama, kita kena tentukan dulu sudut rujukan sepadan ya. Kita kena tentukan dulu. Baru kita tentukan ada kalau kita dah tentukan sudut rujukan sepadan, baru kita tentukan tanda dia. Adakah dia tanda positif? Mana ni? Tanda positif ataupun negatif. Okey? Okey. Okey. Ini lagi sekali, dah banyak kali saya sebut ya. Sukuan pertama semua positif. Okey, tadi kita berapa dia A kan. Sukuan yang kedua sin sinus positif. Sinus positif kan. Yang sukuan ketiga tangent positif. Yang sukuan keempat positif. Saya guna C. Kalau kamu guna sendiri boleh SSTK. Guna akronim sendiri. Gunakan kalau kamu nak guna bahasa Melayu boleh. Okey? Guna sendiri ya. Tenang faham. Okey, sekarang kita nak tentukan nilai ya. Sekarang kita nak tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. Okey. Nah, diberi sinus ini ialah 104. Okey, berada dalam sukuan yang keberapa? Berada dalam sukuan yang kedua. Betul tak? Dia lebih daripada 90 tetapi kurang dari 180 darjah. So dia adalah sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua. Tentukan dulu. Sekarang tentukan sudut rujukan sepadan. Okey. Jadi kalau dia berada dalam sukuan yang kedua ni, maksudnya S sin ini adalah positif. Positif So, jadi kita cari sudut rujukan dulu. Ya, rujukan sepadan dulu. So, ini adalah positif. Sin. Okey, ingat tak sukuan 2 kita guna apa? Ini selalu kita guna ya. Sukuan 2 kita nak cari sudut rujukan sepadan. Kita guna 180 darjah tolak theta. Ini adalah theta dia lah. Ini adalah theta dia kan. Okey. So, 180. Mana ya? 180 tolak dengan 100. Ini theta dia kan. So maksudnya sin berapa? Guna kalkulator tolak 76. Okey. Positif 7. Sekarang kita nak cari nilai. Okey, sekarang kena guna kalkulator lah sebab kita pun kena guna kalkulator. Saya cari kalkulator saya. Okey. Okey, kalkulator saya. Okey. Mana dia? Okey. Okey, tekan sin. Mana sin? Okey, tekan sin lah. Kalkulator kita ada SIN. Okey. Tekan sin 76. Sama dengan. Okey. Kita akan dapat 0.97029. Okey, kita ambil 4 aja. Kita ambil 4. 9702. 9 yang belakang tu bundakan dia. Tambah 1 ke 2. So, jadi jawapan kita ialah 0.903. Alright? Okay. So, jawapan kita ialah ini apa? Okay, tulis So, jawapan kita ialah 0 positif So, positif tak payah tulis lah. Nilai dia 0.9703. Okay, ini jawapan dia. Ya, sebab bila dia suruh tulis nilai. Okay. Okay, nampak tak? Tadi saya dah buat sudut sepadan dia. 76 kita dapat 180 tolak theta dia. So, ini adalah nilai dia. Okay. Okay, kita cuba tengok kosinus pula.
208.2. Berada di mana? Berada di sukuan mana dulu? Okey. Berada di sukuan yang keberapa? Ketiga kan? Sebab dia lebih daripada 180 darjah. Okey, sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga. Okey. Sukuan kita akan ambil ini ya. Untuk cari sudut sepadan. Kalau sukuan tidak, kita ambil theta tolak dengan 180 darjah. Sebelum itu, kita nak pastikan adakah dia positif ke negatif. Yang ketiga. Okey, saya kata ASTC. Okey. Okey, tangent ialah positif. So, cos sini adalah negatif. Tangent saja yang positif. Okey, jadi di sini okey, sama, so dia sama dengan negatif lah. Negatif cos. Cos yang ketiga kita guna theta ya. Ini ya theta. So kita ambil theta tolak dengan 180. Alright. Okay. So sama dengan negatif. Ingat jangan kata kenapa cikgu negatif. Saya kata sukuan 3 itu ialah tangent yang positif saja kan. So negatif cos. Okay, tolakkan dia. Guna kalkulator tolakkan. Berapa kamu dapat? 28.2. Betul tak? Okey. Nampak? Saya dah dapat kan? So ambil 208 tolak dapat ini. Ini adalah alpha dia. Sudah. Okey, bila dah dapat ni, kita pun guna kalkulator lah. Okey, kalkulator. Okey, guna kalkulator. Kalkulator. Okey, cos negatif cos ada tak sini? COS. Bahasa Inggeris ialah cosine. COS, cos ya. Nak cari KOS memang tak ada. COS. COS, jangan negatif tu jangan peduli, tak payah peduli negatif tu. So 28.2. Cukup equal. Okey. Dapat tak apa? 0.8813 ya. Okey, 4 digit. 4 nombor. 8813. Lakan tu ialah sifar. So tak payah bundakan. So jawapan kita ialah 0.8813. Alright. So jawapan kita ialah okey, berapa nilai dia? So nilai ini kamu tulislah. Nilai ini ialah negatif lah. Mesti ada negatif Negatif 0.8813. Tak ada darjah. Ini nilai. Nilai bukan theta. Theta ialah 28.2. Theta inilah. Okey, ini adalah nilai. So dapatlah. Okey. Baik, kita pergi yang ketiga. Tapi yang ni kena faham yang cara nak ambil alpha tu. Okey, yang ketiga. Tangent pula. Okey, tangent. Tangent ni nampak lebih daripada 270 kan. So dia berada di sukuan yang keempat. Betul tak? Sukuan yang keempat. Sukuan 4 kena buat apa? Nak cari sudut macam mana? Guna apa? Guna ini. 360 tolak theta. Jadi sukuan yang keempat saya hafal add sugar to coffee. Coffee saja positif. Cosine K cosine positif. So tangent dia negatif. So tangent ni adalah nilai dia negatif. So negatif tangent. Macam mana tolak? Sebab dia sukuan yang keempat kena guna ini. 360 tolak theta. Ini adalah theta. Okay. So ambil tangent negatif, kita ambil berapa ni? 360 tolak dengan 318 darjah 17 minit. 17 minit itu panggil minit. Okey, macam mana nak tolak? So kita ambil sekejap ya, ambil. Okey, kita ambil negatif negatif tangent 3. Okey, ni ambil 60 tolak ni bahagian sini kita ambil 60 tolak 17. So kita akan dapat 43 ya. So dapatlah kita 41 darjah 43 minit. Okey. So kita tengok kalkulator.
Dan macam mana nak cari minit itu? Sebelum tu saya tunjuk dulu cara kamu boleh tengok dalam kalkulator. Okey, kita dapat ni. Okey, macam mana tentukan nilai ni, macam mana guna kalkulator? 10, 41, ada nampak tak button ni? Itu ialah minit, lepas tu sama dengan. So, pastikan kalkulator degree ya. Mode dalam degree juga. Okey. Okay, saya tunjuk sini. Kat sini ya, kalkulator. Okay, on. Okay, sebab kita nak tangent TAN. TAN So 4, 1. So guna ni yang ada. Ni nampak tak sini? Ada ni ni nampak tak? Sini. Okay. Darjah kan? Darjah memang dia bukan sini. So 43, tekan lagi 43. 43 minit kan? Tekan lagi sekali. Walaupun dia begini, maksudnya minit tak apa. So equal. Okay, faham Tekan ni button ni. Okay, kita akan dapat 8915. Alright? Okay. Kita akan dapat. Okay. Kalau biasanya ada degree ya, DEG ni mode tu. Kalau tak ada, tekan mode sampai jumpa DEG. Then okay, masuk. Okay. So di sini kita tulis sama dengan berapa? Jawapan tadi berapa? Negatif kan? Negatif 0.8915. Okay. Okay. Baik. Nilai dah siap, data semua dah siap. Okey. Okey, kita akan masuk sebahagian ni, bagaimanakah menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 yang sepadan dengan sudut 30 darjah, 45 darjah dengan 60 darjah. Ini tanpa guna kalkulator. Okey, baik. Saya tunjuk ya. Okey, sekarang dia ada sendiri ya. Okey, di sini saya tunjuk. Okey, ini satu segitiga, ini adalah 90 darjah. Okey, dalam satu segitiga ni 180 kan. Ini nilai sama kan. Katakan ini sama, ini 45. Ini pun 45. Okey. Okey. Macam mana saya tunjukkan formula nanti ya. Okey, ini 45 ni kita letak 1. 45 pun sama, bertentangan saya letak 1. Okey, 1 dan sini saya hipotenus saya letak 2. Dalam darjah sini kita nampak 2 adalah besar. Jadi kita letak bagi dia mahkota. Okey, screw. Okey, cara Okey, selepas ni kita ada 30 dengan 60 lagi kan. Okey, jadi di sini segi 90, ini 90 kan. Ini pun 90. Kalaulah nilai di sini ialah 60. So di sini ialah 30 kan. Sebab katakan ini semua adalah sama panjang. Okey, so saya bahagi 2 ya, saya ambil separuh aja. So kalau ikut sini 60 juga. So ini pun 60. Segitiga sama, ini 30 lah kan. Okey, untuk yang ni pula 30, 60, 90 nilai yang paling kecil ialah 30. So ini adalah 1. Saya boleh letak nombor 1. Hipotenus sama dengan taji juga. Sama dengan taji juga saya letak 2. So di sini saya letak 3. Saya letak 3 di bahagian sini. So di bahagian 3, jadi 1, 2, 3. Yang paling besar ialah 3. So ada 1 mahkota untuk dia. Jangan peduli sini ya, saya tengok. So di sini, tengok. Jadi itulah yang ini adalah kena dalam buku test ada juga. Jadi kamu tengok sini, sin ialah SOH. Cos kamu dah belajar kan, lower form kan. CAH. And this one ialah TOA. Okay, kita tengok yang pertama ya.
Untuk 30 darjah, 60 darjah, 40 darjah. Okey, 30 darjah. Ini 30 darjah. Okey, S. Tukar warna lain. Sekejap. Kalaulah. Okey, kalau 30 darjah, actually hafal je, tak payah lukis ini ya. Nanti exam kita guna ni aja. Okey, SOH. Okey, kalau 30 darjah di sini, saya tunjuk contoh satu aja ya. SOH, kalau sini ini ialah opposite, ini ialah hypotenuse, so ini ialah adjacent. Betul? So kalau nak cari sin 30 darjah, SOH. O per dengan H. Jadi dapatlah 1/2. Betul tak? Dapat 1/2 kan? Okey, 1 ni. Opposite O, H. So 1/2. Okey, 60 darjah. Nampak tak 60 darjah? Kalau 60 darjah, ini dah jadi O. Ini dah jadi A kan? So punca kuasa 3/2. 45 pula. 45. Ini saya tak payah ajar sebab kamu dah belajar di tingkatan peringkat bawah ni. Okey. 40 darjah. Contohnya saya nak cari sin 45 darjah. Opposite ini 1 per hypotenuse. Ini ialah O. Kalau ni A, ini ialah H. So sin 45 ialah OH. So O ialah 1, H ialah 1/2 untuk sin 45 darjah. Okey, ni semua dah sama je. Okey, kita tak payah sambung ni ya. Okey, sekarang kita tanpa menggunakan kalkulator. Kan kita tak nak guna kalkulator ya. Kita tak nak guna kalkulator, kita tentukan nilai berdasarkan sudut rujukan ni. Okey, cos 150. Okey, cos 150. Okey, berada di sukuan ke berapa? Sukuan yang ke 2 kan? Okey, berada di sukuan kedua dan kamu tahu bahawa sukuan yang kedua hanya sin saja yang positif. Okey, so ini adalah negatif. So di sini 140 darjah kamu adalah saya guna ni ya. So kita guna tengok ni adalah negatif. Okey. Sukuan yang kedua. Sukuan kedua ingat tak? 180 tolak theta kan? Okey. So negatif cos berapa? 30. Sebab saya tak nak guna kalkulator untuk cari jawapan ni. Saya nak nilai ya. Bila nak cari nilai kamu dah tahu nilai dia. So nilai dia rujuk dalam jadual ni. Cos 30. Mana cos? Ni cos. Cos 30. 30. So berapa? So nilai dia ialah negatif. Kalau tak tulis negatif salah. 3/2. Okey? Itulah jawapan dia je. Tanpa menggunakan kalkulator. Kalau kamu lupa, kalau jam tak ada jadual ni, kamu ingat apa yang saya ajar. Saya lukis. Nampak tak? Tadi saya lukis cara dia. 1, 1, 2. Macam mana? Then kamu boleh dapat jawapan. Okey? Kalau tan 225. Tan 225 berada di sukuan ke berapa? 225 lebih dari 180 kurang dari 270. So ini adalah sukuan yang ketiga. Okey, sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga positif ke negatif tan? Selalu kena ingat. Positif. Tan positif. Okey, tangent positif. Positif Okey, kalau positif, okey. Bila positif kita nak cari sudut rujukan sepadan. Selalu kena ingat ni macam mana nak buat. Yang ketiga macam mana nak buat? Guna apa? Ingat tak? Ketiga nak cari ini. Guna apa? Theta tolak 180. Ini adalah theta lagi ya. Saya dah banyak kali sebut ya. So sama dengan positif. Positif. Positif tan. Kalau ketiga ialah guna theta tolak 180. So sama dengan positif tan tolak kan 45 darjah. Okey.
tan 45 darjah, tangent. Tangent 45 darjah ialah 1. Nampak? 1. 45 darjah. So, jawapan ni ialah 1. Positif 1. Okey? So, setakat ni saya dah ajar kamu kena pasti sudut rujukan sepadan dan dia berada di sukuan berapa. Bila dia berada di sukuan berapa, dia kena tahu bahawa positif ke negatif. Dan sukuan itu, nak cari sudut rujukan sepadan tu guna apa? Kan? Kalau ini guna theta tolak 180. Okey. Okey, sinus untuk 300 darjah. Berada di sukuan yang keberapa? Sukuan yang keberapa? Sukuan yang keempat. Betul? Dia berada. Kalau tak ingat lagi sukuan tu, kamu kena tahulah sukuan tu tadi cikgu dah kata kan. Lebih atau kurang. Okey. So, keempat. Keempat tu dia positif ke negatif? Sign. Empat ni. Ini empat ni. Ini hanya kalau empat ni cos yang positif kan. So, negatif lah. So, sign ni negatif. Negatif sign. Okay. Kalau sukuan keempat, guna apa? Untuk cari alpha dia. Alpha dia macam mana? So, kita ambil apa? Banyak kali ya saya selalu repeat ya. So, sukuan keempat, 360 tolak theta. Okay. So, 360 tolak dengan theta. Mana theta dia? Cikgu, mana theta dia? Ini, 300. Okay, kita cari sin. Ialah 60. Kalau 30, 45, 60 ada formula dia. Ada jadual dia. Ini jadual ni. So, sama dengan negatif. Sin mana? Ini. 60. 60. Mana ni? Sin 60. Ini jawapan dia lah. So, punca kuasa 3/2. Okey. Okey, bahagian ketiga, 6.1.3 menentukan sudut. Kita nak menentukan sudut apabila nilai. Sekarang kita tentukan sudut pula apabila nilai sinus, kosinus dan tangent diberi. Faham tak? Nilai diberi, kita nak cari sudut dia. Okey. Okey, macam mana? Mula-mula kamu kena pasti sukuan berdasarkan tanda positif. Tengok dulu. Tengok dia positif ke negatif. Nak cari, okey, cari sukuan dia. Barulah kita cari ni. Ya. Cari sudut rujukan sepadan, baru kita hitung theta dia. Yang tadi sebelum tu dia bagi theta, suruh cari nilai. Sekarang dia bagi nilai, suruh cari theta. Okey? Bagaimanakah anda menentukan sudut apabila diberi nilai ya? Okey. Sekarang dia bagi nilai macam ni. Dia kata sin theta. Nampak tak? Dia bagi sin theta. Dia tak bagi theta, dia bagi sin theta. Ialah ini. So, di sini kamu tengok dia. Sama ada dia positif ke negatif. Ini positif. Dia tak tulis negatif, itu positif lah. Dan dia bagi nilai ni. Antara 0 hingga 360. Kemungkinan ada dua jawapan. Okay, sebab dia positif. Dalam jadual kamu dah tahu kan, sin theta ialah dalam sukuan 1 dengan 2. Okay, so ada dua jawapan. So kita nak hitung sudut Okay, mula-mula nanti ya. Mula-mula kita tengok dia. Mula-mula saya tengok ya, dia adalah positif. So mesti dia berada di positif So mesti dia positif kan. Positif mesti dia berada dalam sukuan 1 dan 2. Okay. Sukuan 1 dengan 2. Okay. So, bila kita nak cari sudut rujukan sepadan ataupun alfa tu, sepadan, sama dengan, kita akan guna ni, sin negatif 1. Kita akan guna, terbalikkan dia sebab kita nak cari nilai mah. So, kita akan ambil ni. Okay. So, sama dengan berapa ya? Okey, baik. So, dia berada dalam sukuan ini ya. Sukuan pertama dengan kedua. Okey, guna kalkulator.
Sekejap, saya guna kalkulator. Okay, sekarang guna kalkulator. Okay. Nah, sekarang dia adalah kita nak cari theta. So di calculator ni kita guna shift. Tekan shift. Nampak tak? Tekan shift Lepas tu tekan sign. Kita akan dapat, nampak tak? Negatif 1. Okey. Jadi tekan 0.6157. Okey, faham? Shift tekan sign. So kita akan dapat 38.00. Yang ni dah 38 darjah lah. Okey. So 30 mana ni? 38 darjah. Okey. So oh my. So maksudnya sama dengan tadi sin sekejap. Sin ini adalah sama dengan 38 darjah kan? Okey, jadi kita nak cari theta kan? Theta ni kamu dah tahu 38 darjah. Tapi di sini dia bagi positif. Dia bagi ni, nampak tak? So dia ada dua jawapan. Satu lagi positif sign ialah di sukuan yang kedua. Ini sukuan 1, ini sukuan 2. So ada satu lagi jawapan. Satu lagi jawapan, kamu tulis satu jawapan ialah sukuan yang kedua kita guna apa? 180 kan, tolak theta kan? Okey, so maksudnya satu lagi jawapan ialah 142 darjah. So ada dua jawapan. Sebab dia positif. Okey? Boleh ikut ya? Okey, kita tengok yang kedua, cos. Cos ini, cos ini dia bagi negatif. Kalau negatif di mana? Negatif ialah di mana? Kalau cos negatif di mana? Di sukuan 2 dengan 3. Betul tak? Sukuan 3, 4 tu dia positif. So dia berada di sukuan 2 dengan 3. So kita nak cari sudut sepadan dia. Ialah kita guna ni. Cos. Kita guna kalkulator. Kita kira. 0.226. Okay. So berapa? Kita cari dulu. Okay. Kita guna kalkulator. Kalkulator. Kita kira. Okay, so sama juga kita guna shift cos. Okay, 0.4226. So sama dengan 65. 0 belakang, so kita anggap dia 65 saja ya. So 65 darjah. 65 lah. Sebab dua-dua sukuan 2 dengan 3 ya, negatif. So ini ialah 65 darjah. Okey, so dia ada dua. Sebab dia bagi lingkungan ni. So 2, 1, okey, ni alfa ni. Okey, ini ialah sudut sepadan. Tapi kita nak cari theta dia. Theta dia sukuan yang kedua ialah kita guna apa? 180 tolak dengan 65. So theta ialah 115. Tadi di sini ialah nilai dia kan. Tapi bila jawapan dia darjah berapa? So positif punya. Okey, yang ni satu jawapan, satu lagi jawapan sukuan yang ketiga. Ketiga ialah 180 tambah dengan 65. So ialah 245 darjah. Ini sukuan yang kedua, ini sukuan yang ketiga. Okey. Okey, tangent pula. Tangent tu negatif. Okey, sama juga. So negatif. Okey, negatif di mana? Negatif di sini. Kan? Ini dia positif. So negatif ialah di sukuan 2 dengan 4. 2 dengan 4. Betul? 2 dengan 4. Jadi kita kata tan
Kita nak cari tan ni 1.4826. Betul? Kita nak cari ni So berapa? Calculator. So shift tan mana? Tan 1.4826. So 56. Ya, 56 Okey, 56. Okey, 56 So sama dengan nilai ni ialah 56. Ini adalah nilai dia 56. So 56 darjah. Tapi kita nak dia negatif kan? Kita nak dia sukuan 2. Sukuan 2. Yang sukuan 2. Okey, sukuan 2 dia ialah apa? Theta sama dengan sukuan 2 theta 180 tolak 56. So theta ialah 124 Ini pertama jawapan dia untuk theta ialah 124 ini Okey, sukuan 2 ni. Ini sukuan 2 Okey, satu lagi di sukuan yang keempat. Sukuan 4 theta ialah ambil 360 tolak dengan alfa dia lah 56. So maksudnya sukuan keempat ialah nilai dia 304 darjah. Ni. Okey. Ini sukuan yang keempat. Okey. So ada dua jawapan dua nilai untuk theta.